Hadirin hadirat sekalian, perbahasan mustahak. Selepas saya menerangkan tentang surga dan contoh-contoh sedikit sebanyak nikmat yang ada, isunya pada malam ini, macam mana kita nak masuk surga? Apa tiket-tiket dia? Siapa orang-orang yang layak untuk memasuki surga? Baik. Pertama, kita ambil daripada satu ayat, surah Qaf. Surah Qaf ini, surah yang paling biasa dibaca oleh baginda Nabi semasa khutbah Jumaat. Nabi kalau khutbah Jumaat, dia sangat suka petik daripada surah Qaf. Ulama bahas, apa sebab Nabi suka sangat dengan surah Qaf? Kata para ulama, Nabi suka surah Qaf sebab surah Qaf ni banyak menceritakan sifat-sifat penduduk surga. Tuan-tuan kalau nak tahu apa ciri-ciri penduduk surga, baca surah Qaf dan terjemahan dia. Ada banyak ayat-ayat dia. Bagi contoh ayat yang Nabi suka sangat baca, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'idin hadza ma tu'adun. Maka didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dari tempat mereka yang tidak terlalu jauh. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, kata Allah. Kepada siapa? Likulli awabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Kepada siapa? Kepada setiap hamba. Ini ada 4 sifat. Pertama, awab. Yang kedua, hafiz. Yang ketiga, khasyatillah. Yang ketiga, munib. Tuhan sebut, udkhuluha bisalamin zalika yaumal khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Surah Qaf ayat 31 sampai 35. Tuhan sebut 4 golongan yang dapat syurga ini. Pertama sekali awab. Apa makna awab? Awab ni orang yang sentiasa mengembalikan sesuatu perkara kepada Allah. Ini awab. Saya ingat kita kena didik, tuan-tuan, diri kita, keluarga kita, didik. Apa juga berlaku, mesti balik pada Allah dulu. Sebelum makhluk. Semua Allah, baru makhluk. Apa sahaja. Apa sahaja. Contoh, kita keluar pada masjid, tiba selipar kita hilang. Orang yang ada sifat awab, selipar hilang tu, dia kata ini Allah punya tentu lah. Allah dah tentukan hilang, tak boleh buat apa. Dia tidak cepat tuduh orang. Oh ni orang tak. Hilang. Allah dah tentukan ni. Dia keluar, dia tengok kereta dia punya side mirror ada cala. Bodak basikal, langgar. Orang ada awab, dia kata ini Allah punya kehendak. Orang ada awab, handphone dia hilang. Dia sebab ada awab, dia akan bisik pada diri dia. Handphone ni makhluk yang kekal hanya Allah. Makhluk takkan kekal. Orang beginilah ahli syurga. Number 1, awab. Bukan senang tuan-tuan. Ini kena ada tasawuf sikit. Kalau nak ada awab ni, kena kuat tasawuf. Memang kena ada tasawuf. Nak pujuk setiap perkara ni Allah tentukan. Macam contoh. Takdirlah masjid kita, pum, blackout. Berapa orang yang sandarkan blackout tu kepada Allah? Tak ramai. Orang akan kata, weh, tak bayar api apa, mana-mana, kita bayar, dia marah orang dulu. Bukan campur tangan Tuhan, tak ada. Seolah-olah blackout ni tak ada kena mengena dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah begitu. Macam contoh ada setengah negeri, tak ada air. Orang tak ada air, okeylah, tak ada air. Politically, kita tak campur. Tapi orang beriman, dia kena letakkan nombor 1, Allah tentukan juga tu. Takkanlah tak ada campur tangan Tuhan. Apa lagi contoh? Minyak naik. Berapa orang yang kaitkan minyak naik dengan campur tangan Tuhan? Tak ada. Nak marah siang malam. Politically kita tak cerita. Okey, benda orang ekonomi, benda. Itu bidang dia orang. Tapi kita orang agama awab. Tuhan tentukan begitu. Bukan nak jadi mujuk hati. Tak. Ini ahli surga. Awab. Semua ni kerja kau lah Tuhan. Kau nak bergurau dengan aku ni. Tuhan nak menguji aku ni. Kalau semua orang ada sifat awab, ahli surga tu memang orang awab, tenang dunia ni sebenarnya. Terutama orang perempuan. Kalau dia ada sifat awab, selesai masalah rumah tangga.
Saya dulu jadi qadi. Bukan KD. KD main golf. Saya qadi. N nikah cerai hujung. Bila orang daftar poligami, daftar. Jadi satu kolom tu, kadang kita kena tanya lah. Dia orang Melayu ni, kalau poligami, jarang minta kebenaran. Tak ada. Orang Melayu minta kebenaran memang tak berani betul. Jadi biasanya orang, kita kalau kahwin dua memang tak minta izin. Dia hanya minta maaf saja. Itu yang paling banyak. Mana buat dulu minta maaf kemudian. Dah buat takkan nak runtuh. Dia pandai juga mahkamah pun tak sampai hati ke nak meruntuhkan orang. Kecuali wali dia kena tipu atau cerita lain lah. Datang minta maaf. Nak isi borang. Tak daftar, anak tak ada surat beranak. Dia kena daftar. Kadang kan saya tanya juga. Haji ni umur pencen. Anak dah besar. Apa dah pencen kahwin lagi? Ini budak perempuan ni umur 30. Macam mana ni Haji? Tengok, patut Haji pencen dah boleh relax duduk rumah, layan cucu, layan anak. Ni sekarang ni anak dah benci ke Haji sekarang ni? Dah benci lah. Raya belum tentu Haji raya seorang dah raya ni. Tak-tak raya suruh Petronas esok ni. Isteri memang tak ada dah pergi umrah lah setakat lepas ni. Macam mana ni? Bukan kita menakutkan, kita cerita senario ya. 99.9% orang laki-laki, bila kita tanya dia Haji, kenapa kahwin seorang lagi? 99% akan jawab, takdir Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Nak buat gena. Nak buat gena. Orang Bali orang buat gena. Nak buat gena. Lagu tu telah tercatat di Lauh Mahfuz. Dia sekolah ke pula kita? Kita tak marah. Memang betul. Itu takdir. Tapi orang perempuan dia tak pegang kaedah tu. Awak tu tak ada. Bila kita, kak jangan mau marah. Ni suami datang, ni kita nak berbaik-baik, berdamai-damai lah ni. Pakcik pun tadi dah beritahu dia kahwin ni. Sebab takdir Allah Subhanahu Wa Taala telah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi ini semua ketentuan Allah. Orang perempuan 99% pula akan jawab, apa takdir. Gatal itulah. Seorang ni gatal, ni pun sama gatal. Senapah dia marah kadi. Marah gitu. Sabar kak, sabar. Kena ada awam. Mana suami aku buat perangai, campur tangan Tuhan tu ada. Gatal pun ada juga. Tapi nombor satu Allah dah tentukan. Saya ingat semua orang pegang begitu selesai masalah. Allah tentukan.